أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Fadil Tuan Imam, Tuan Pengurusi Majlis kita, Yang Berusaha Tuan Nazir Masjid, Fadil Dr. Hamzah bin Darus, Tuan-Tuan Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya kepada Datuk Dr. Said Ghazali Wafa, Jawatan Kuasa di Lembaga Zakat Selangor, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiah. Malam ni kita masuk tanggal 3 hari bulan Sya'ban 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberkati sepanjang bulan Sya'ban ini dan dipanjangkan lagi umur kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan untuk melakukan amal dan merebut segala kebaikan dan fadilat yang Allah sediakan pada bulan Ramadan nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ke-18 daripada surah At-Taubah berkaitan dengan sifat dan ciri-ciri orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan orang yang mendirikan solat, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan mereka yang tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dan semoga mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan kepada ayat ini, Imam Ibn Kathir, tokoh tafsir yang meninggal pada tahun 774 Hijrah, dalam tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, menyebut berkaitan dengan 4 ciri ataupun 4 sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan. Dua daripadanya, salah satu daripada dua itu adalah hubungan dengan Allah,
melalui ibadat solat, dan satu lagi adalah hubungan dengan manusia melalui ibadah zakat. Selepas daripada pentingnya seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, apabila beriman kepada hari Allah dan juga hari akhirat, maka dia akan menjadi seorang mukmin dan muslim yang sebenarnya melalui ibadah yang disebut sebagai, iaitulah afdal ataupun satu ibadah badan yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia, iaitulah ibadat solat, wa aqamas solah. Dan sepanjang bulan Rajab baru-baru ini kita mendengar tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah dengan tajuk Mu'jizatul Isra'i wal Mi'raj. Tambahan pula Allah takdirkan dalam peristiwa itu bermulanya Al-Isra' daripada satu masjid, dan bermulanya Al-Mi'raj juga daripada masjid, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang pertama surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Masjidil Haram, begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Kemudian kembali pada ayat 18 surah At-Taubah, wa ataz zakah, iaitu orang yang mengeluarkan zakat. Gambaran hubungan sesama manusia. Kalau tadi solat, Mi'raj, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masjid yang dimakmurkan oleh orang-orang yang disebut dalam ayat ini, sifatnya juga adalah mereka yang menjaga hubungan sesama manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, silaturrahim, tadi Dr. Tuan Nazir kita ada menyebut betapa penting untuk kita sambung dan memperkukuhkan silaturrahim. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, kemudian meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya satu riwayat yang disebut oleh Abdullah bin Salam di dalam Sahih Muslim, bahawa satu hari orang ramai berkata bahawa Nabi SAW tiba di kota Madinah. Qadima Rasulullah SAW al-Madinata faji'tu finnas, dan aku juga datang bersama dengan orang ramai, dengan manusia yang lain. Hatta tabayyantu wajhah araftu anna hadzal wajh laisa biwajhi kadzdzab, dan aku amat-amati tengok dan teliti sehingga aku jelas tengok wajah Nabi SAW yang orang kata itulah Rasulullah SAW. Dan apabila aku tengok dan teliti wajah ini, maka aku dapat tahu bahawa ini bukan wajah seorang penipu, ini bukan wajah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bih yaqul, dan perkara pertama yang aku mendengar daripadanya, apa yang diucapkannya, sabdanya, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bin niyasi wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, kemudian beri makan kepada orang ramai, kemudian sambunglah silaturrahim, seterusnya solatlah pada waktu malam di saat manusia dan orang lain tidur, nescaya kalian akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan aman, dalam keadaan salam sejahtera. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Salam yang meriwayatkan kata-kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebut wa ataz zakah, itu adalah satu petunjuk juga bahawa betapa hubungan sesama manusia itu yang perlu dijaga adalah sifat orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Wahbah Az-Zuhaili pula menyebut dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, mengatakan bahawa innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid dan rumah Allah itu berkaitan dengan imarah ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah secara hissi, iaitulah dengan cara kita membantu ataupun terlibat sama untuk memperelokkan masjid. Apa yang kita saksikan, Masya Allah, indah masjid kita apabila nak dibandingkan dengan sebelum ini, dengan mungkin sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memperelokkan lagi, mengindahkan lagi fizikal masjid itu, maka ini juga dalam kategori mengimarahkan rumah Allah, kategori hissi, iaitulah secara fizikal. Adapun yang kedua, iaitulah secara maknawi, imarah secara maknawi, iaitu dengan cara hudur majlis ilmu, begitu juga dengan ibadah, begitu juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidupkan majlis ilmu, kita berzikir, dan tuan-tuan duduk di masjid beriktikaf. Tuan-tuan juga mengucapkan apa sahaja tasbih, tahmid dan juga takbir. Kemudian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, maka ini termasuk dari kategori kedua, iaitu imarahkan masjid secara maknawi. Kedua-duanya diiktiraf oleh Islam, kerana ini disebut oleh para ulama, antaranya dalam tafsir tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita mendapatkan dan memastikan kecemerlangan umat Islam itu terus cemerlang, kita punya peranan untuk bukan sahaja kita memakmurkan rumah ini dengan dua kategori tadi, tetapi kita semua berperanan untuk mengajak seramai mungkin manusia untuk turut serta dalam program yang kita panggil sebagai memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW memberikan galakan kepada kita dengan menyebut fadilat-fadilat yang begitu banyak kalau sekiranya kita melakukan sesuatu yang ada kaitan dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya Nabi SAW menyebut fadilat orang yang datang ke rumah Allah Ta'ala, siap-siap berwuduk dan bersuci daripada rumahnya. Nabi bersabda, man tatahhara fi baitih thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuh ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang bersuci daripada rumah, maka kemudian bertolak ke mana-mana rumah daripada rumah Allah untuk melaksanakan kewajipan yang Allah telah wajibkan, maka setiap langkahnya yang sebelah akan menghapuskan dosa, yang sebelah lagi akan angkat satu darajah. Begitu juga galakkan untuk merebut saf yang pertama. Begitu juga galakkan mereka yang azan setiap kali waktu masuk. Begitu juga orang-orang yang solat di rumah Allah pada waktu Isya ataupun Al-Atamah. Begitu juga dengan waktu subuh yang Nabi SAW sebut fadilatnya secara clue tanpa menyebut secara spesifik, iaitulah dalam hadisnya, law ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayyastahamu alaih lastahamu alaih. Kalaulah manusia tahu apakah fadilat yang dia dapat pada melaungkan azan dan berada pada saf yang pertama, sedangkan dia tidak mendapati kedua-duanya ini, melainkan perlu mengundi
Nescaya manusia sanggup untuk mengundi. Law ya'lamuna ma fit tahjir ay at-tabkir lastabaqu ilaih. Kalaulah manusia tahu apakah yang mereka akan dapat hadir awal ke masjid, ke rumah Allah, nescaya mereka sanggup berlumba di antara satu sama lain. Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau kana habwan. Kalaulah manusia tahu apakah yang dia dapat fadilatnya kalau datang berjemaah isyak dan juga subuh, nescaya manusia sanggup datang kepada dua-dua solat ini walaupun terpaksa merangkak. Sanggup mengundi, sanggup berlumba, sanggup merangkak, itu ada isyarat betapa fadilatnya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi galakkan kita pula selepas daripada solat, apa saja solat fardu yang kita lakukan, duduk sebentar dan tidak tinggalkan tempat solat kita. Nabi kata dalam hadisnya, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat akan bersolawat kepada setiap seorang daripada kalian selagi mana dia duduk di tempat yang dia solat tadi, dengan syarat selagi tidak berhadas, selagi tidak batal. Kemudian malaikat akan berkata, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Begitu juga Nabi menyebut bagi orang yang solat berjamaah di masjid, kemudian tunggu waktu subuh, tunggu dan duduk sehingga